Duni dia rugi. Okey guys, dalam satu pengumuman terbaru daripada Jabatan Perangkaan yang saya fikir sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dan alhamdulillah terima kasih juga yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih yang menunggu live kita setiap malam untuk apa orang kata mendengar berita-berita terkini yang saya bawakan dan juga mungkin perkembangan-perkembangan terbaru dan sebagainya kan. Terima kasih. Masih daripada pelbagai tempat dari Kuala Lumpur, dari Johor, dari Perlis sampailah ke Sabah Sarawak, sampai ke luar negara Singapura, Melbourne, sampai ke ada yang Saudi, ada yang di kedengarnya dari mana-mana, dari UK, macam-macam lah tempat yang ada tuan-tuan, di US dan sebagainya. Terima kasih yang terus mendengar, yang terus nak mengambil tahu yang cakna tentang perkembangan politik dan juga tentang isu-isu semasa yang berada di dalam, yang berlaku dalam negara kita. Baik, saya akan berbicara malam ini tentang beberapa perkara. Yang paling utama adalah tentang satu pengumuman oleh Jabatan Statistik Department of Statistics Malaysia, Jabatan Statistik Malaysia, mengenai kaedah kos sara hidup yang pertama yang diperkenalkan di dalam negara kita. Dia bukan pertama di dunia, yang pertama diperkenalkan dalam negara kita. Kerana Perdana Menteri menyebut tentang T15. Jadi orang kata T15 ni pendapatan dia sekian, T15 ni pendapatan dia sekian. Sebab saya dah kata dan Perdana Menteri pun dah kata dan Menteri Ekonomi pun dah kata, penentuan T15 itu belum ditentukan. Tak ada lagi kata T15 gaji RM15,000 ke RM20,000 ke gaji RM8,000 ke, tak ada lagi. Dan kalau tuan-tuan ambil statistik itu daripada 2022 ke bawah punya statistik, itu kaedah lama. So semalam Dawson telah mengumumkan
satu pengumuman yang baru berkenaan dengan satu kaedah yang baru. Satu kaedah yang baru penentuan pada macam mana kerajaan hendak menyalurkan bantuan kepada orang yang sebetul dan sewajarnya menerima bantuan. Itu soalan dia. Okey, jadi kaedah lama yang digunakan iaitu pengklasifikasian mengguna pendapatan. Okey, so B40 sekian pendapatan dia, miskin tegar sekian pendapatan dia, M40 sekian pendapatan dia, T20 sekian pendapatan dia. Jadi kita dapati over the years, malah masa kita jadi pembangkang dahulu, mendapati bahawa perkara ini tidak adil. Kerana apa tuan-tuan? Kerana penentuan kos sara hidup itu tidak cukup sekadar hanya pendapatan. Setuju tak kalau saya kata penentuan kos sara hidup itu atau kemampuan kos sara hidup itu tidak semestinya hanya sekadar dengan pendapatan. Kita sewaktu jadi pembangkang pun kita kata macam tu. Sekarang kita dah jadi kerajaan, maka kita telah devise satu mekanisme bagaimana kita nak menentukan secara fairly lah. Kita nak puaskan hati semua orang ni memang susah. Tetapi at least secara umumnya nampak adil dan kita cuba berlaku adil sebaik mungkin. Iaitu kaedah baru mengukur bagaimana dinamakan pendapatan wajar. Kerana apa? Kerana pendapatan ini berbeza. Pendapatan dia satu hal, tetapi berapa ramai isi rumah, berapa ramai tanggungan, di mana lokasinya, apa perbelanjaannya. So benda itu semua dia ada multi-dimensional index ataupun multi-dimensional factors yang kita nak kena take into consideration sebelum kita nak decide satu-satu perkara. Okey, sebelum kita nak decide satu-satu perkara, terutama melibatkan kos sara hidup. Dan kita tak menafikan. Orang kata kos sara hidup kita meningkat, kos sara hidup kita meningkat. Betul, kita setuju. Tetapi berapa peningkatan? Di mana anda tinggal untuk peningkatan tersebut? Berapa banyak? Ini benda ni yang perincian ini yang sebenarnya kerajaan-kerajaan sebelum ini tak pernah buat. So kerajaan Madani dalam inisiatif yang pertama ini telah mewujudkan satu sistem baru untuk menilai perkara ini, dan tuan-tuan boleh gunakan dan cuba untuk memahami bagaimana penilaian tersebut dibuat. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan sebentar lagi, dan tuan-tuan boleh gunakan perkara tersebut untuk tuan-tuan measure pendapatan tuan-tuan. Kita akan tengok kejap lagi. Alright. Kejap sebelum saya okey. Alright. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana mengira apa dipanggil sebagai perbelanjaan asas kehidupan wajar ataupun PAKW, pendapatan asas kehidupan wajar. Apa itu pendapatan asas kehidupan wajar? Bagaimana menggunakannya dan apakah perkara yang kita boleh belajar, yang kita boleh dapat daripada dia. So maksudnya kalau pendapatan aku ini, maksudnya aku akan dapat bantuan, tak dapat bantuan. Okey, kita akan tengok sebentar lagi tuan-tuan. Sebelum itu, saya bawakan ini. DOSM release first cost of living report along with measures of how much Malaysian needs for a decent living. Wajar decent living. The Department of Statistics Malaysia has today published a first cost of living indicator reports for 2023, revealing crucial data on the basic expenditure required for a decent standard of living. The report includes the cost of living index and a new basic expenditure of decent living atau perbelanjaan asas kita sebut tadi daripada sini, perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW, which is analysed based on demographic details that includes household characteristics, household size as well as location. PKAW is developed by DOSM di bawah Kementerian Ekonomi Rafizi Ramli to provide value cost for decent living. Okey. Kemudian laporan ini telah dikeluarkan, ada di dalam online. Tuan-tuan boleh pergi ke DOSM, pergi ke website DOSM, dia boleh download sendiri di Google je indikator kos sara hidup 2023 PDF. Tuan-tuan akan jumpa perkara ini ataupun report ini. Sorry, saya kecilkan. Okey, tuan-tuan boleh jumpa report ini dan tuan-tuan boleh baca sendiri. Tetapi hari ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan. So di dalam paparan ini, kalau kita tengok garis kehidupan wajar, dekat sini perbelanjaan kehidupan wajar, pendapatan isi rumah bulanan, kemudian kita ada miskin mutlak, miskin tegar, kemudian kita ada miskin relatif, kemudian had kemiskinan, asas yang diperlukan.
Kemudian garis kehidupan wajar. So di situ yang kita akan lihat dan kita akan nampak. So saya bagi kepada saudara pakar ekonomi kita, saudara Nazri, untuk menjelaskan sedikit tentang perkara ini selama 4 minit. Kemudian kita akan pergi detail. Siapa skip video ni dia rugi. Okey guys, dalam satu pengumuman terbaru daripada Jabatan Perangkaan yang saya fikir sangat penting, mereka telah menerbitkan satu petunjuk ekonomi baru yang dinamakan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar ataupun PAKW, dan dalam bahasa Inggerisnya Basic Expenditure of Decent Living. Jadi persoalan yang lebih penting sekali dekat sini, apa maksud PAKW ni? Okey, PAKW ni dia adalah satu angka yang menggunakan unit ringgit Malaysia, dan juga dia tengok berapakah ringgit Malaysia yang korang perlukan sebulan untuk hidup dalam keadaan yang selesa ataupun decent. Jangan salah faham dia bukanlah ringgit Malaysia minimum yang korang perlukan untuk hidup dekat setengah kawasan dekat Malaysia ni, tapi berapakah ringgit Malaysia yang korang perlukan untuk hidup dengan selesa. Okey, saya bagi contoh macam ni katakanlah sehari kau perlukan RM150 untuk kau belanjakan kepada barang makanan untuk family kau, dan itulah satu angka yang kau anggap selesa. Tapi kalaulah kau kata, oh aku sekarang ni dalam keadaan yang mungkin susah sikit, aku terpaksa reduce aku punya expenses tu, daripada 150 tu aku kena reduce kepada let's say RM90 lah. Itu dah terkeluar daripada PAKW dah. Sebab dekat situ kau dah mula rasa berjimat cermat dan kau mungkin akan miss perbelanjaan kau terhadap sesuatu makanan tu. Dalam satu laporan terbaru yang disebut oleh Jabatan Perangkaan, dia cakap dekat Kuala Lumpur kita perlukan 1,487 untuk 3 isi rumah lebih kurang bagi perbelanjaan makanan Dan jangan terperanjat, actually dekat Kuala Lumpur ni, kalau kita ikut data Jabatan Perangkaan, dia sebenarnya adalah yang antara terendah dekat Malaysia. Jangan terperanjat Dekat manakah makanan yang paling mahal dalam masa sebulan? Dekat Selangor guys. Dan ini dekat Kuala Lumpur. Nampak ni? Dekat Johor lebih kurang 1,751, Putrajaya 1,755, Terengganu ni agak shocking guys, dia dekat tempat kedua ni. Apa cerita orang Terengganu ni? Dan yang warna biru ni pula adalah perbelanjaan terhadap perkara lain selain daripada makanan. Jadi ini campur dengan ini, engkau akan dapat satu jumlah yang mana engkau rasa decent ataupun selesa lah untuk hidup dekat negeri tu. Bukan itu sahaja Jabatan Perangkaan juga dia ada release satu aplikasi yang dinamakan PAKW. Korang boleh cari apps ni dan kemudian korang download. Jadi apa yang apps ni akan bagi tahu korang? Apps ni dia akan bagi tahu korang berdasarkan PAKW ni ataupun Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar, berapakah jumlah ringgit Malaysia yang kau perlukan dalam masa sebulan untuk membolehkan family kau hidup selesa. Bergantung kepada negeri-negeri tertentu dan bergantung kepada isi rumah, umur berapa anak kau. Semua tu kau boleh masukkan maklumat tu dekat apps tu, dan kemudian kau tengoklah berapa ringgit yang kau perlukan untuk kau hidup selesa. Jadi aplikasi ni dia lebih spesifik dan dia lebih detail untuk engkau sendiri tahu berapa jumlah yang kau perlukan untuk hidup selesa. Pada pandangan saya, ini adalah sangat penting dan ia mungkin akan banyak membantu kerajaan untuk membahagikan semula subsidi pada tahun depan iaitu 2025. Sebab kita tahu bahawa kerajaan akan menggunakan kaedah NDI ataupun Net Disposable Income. Net Disposable Income ni bermaksud kau dapat gaji kasar dan kemudian tolak komitmen-komitmen kau, tolak hutang piutang kau semua, and then kau dapatlah NDI tu. Jadi, apa kaitan NDI dengan benda ni guys? So, bila kau dapat NDI kau, NDI tu mesti boleh cover benda ni. Betul tak? Kalau kau dapat NDI tu tak lepas benda ni. So, meaning that mungkin kerajaan still akan terpaksa bagi kau subsidi. Setuju atau tidak? Okay guys, apa pandangan korang tentang video ni? Okay. Right Dan surprise juga di dalam statistik tadi kalau kita tengok Selangor paling mahal makan dia. Kedua Terengganu, which is a surprise. Ketiga Melaka, keempat Sarawak paling mahal. Kuala Lumpur lagi murah. Dia macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang pricing ni dia satu price, satu lagi apa dipanggil option, pilihan. Dan kita dapati bahawa macam Kuala Lumpur, walaupun dia kita kata kota yang mahal, disebabkan banyak persaingan, jadi kita akan jumpa juga pilihan-pilihan makanan yang murah sebenarnya. Kita akan terkejut, ada makanan mahal, kita tak nafikan ada. Ada juga sebenarnya makanan di Kuala Lumpur ni murah, kita masih boleh jumpa. Saya tak tahu sekarang ada lagi tidak. A few years ago saya jumpa nasi lemak RM1.
Saya tak tahu di Kuala Lumpur masih ada lagi tak nasi lemak RM1. Ada. Nasi lemak RM1 dekat Kuala Lumpur. Dekat Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Nasi lemak RM1. Jalan 342, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Masih ada nasi lemak. Harga dia RM1 Kuala Lumpur. Saya bagi contoh. Ni tuan-tuan boleh tengok sendiri. Nasi lemak RM1 Kuala Lumpur. So, erti kata, bukan kita kata semua barang di Kuala Lumpur tu murah, tak. Tetapi alternatif itu ada. And surprisingly, not surprise juga, di Sarawak nombor 4 makanan paling mahal. Okay. So, apa itu dia kita kata PAKW tadi, perbelanjaan asas kehidupan wajar. Kita kata di mana di sini, macam yang diserangkan oleh Nazri tadi, berkenaan dengan apa orang kata, calculator. Okay. Bagaimana kita nak melihat daripada segi asasnya setelah ada NDI, net disposable income, pendapatan bersih kita boleh cover ke tidak apa orang kata makanan kita, benda yang asas lah, makanan kita dan juga benda-benda asas yang lain yang kita perlukan. Jadi daripada situ kerajaan telah mewujudkan satu calculator dinamakan MyPAKW. Saya calculator ini, tuan-tuan, tengok dekat sini ya. Okey, pengenalan PKW. Kemudian dekat sini PKW ni apa dia punya detail dia. Alright, kegunaan dia. Okey. Kita boleh tengok. So kita ambillah contoh perbelanjaan isi rumah ini. Ambillah contoh isi rumah. Katakanlah kita ambil average isi rumah dia, tuan-tuan, suami, isteri, 3 anak. Kita ambil 5 orang. Okey, negeri mana? Kita ambil contohlah, kita ambil Kelantan. Dia 5 orang ni ditinggal dekat Kelantan. Daerah mana? Kita ambil lah, apa orang kata, kita ambil Kota Baru. Kita ambil Kota Baru. Lokaliti mana? Kita ambil bandar di Kota Baru. Okey, katakanlah yang ayah dia tu 30 hingga 59 tahun lelaki, mak dia tu 30 hingga 59 tahun perempuan. Anak dia yang pertama tu kita ambil lah umur dia, katalah yang pertama 16 hingga 18 tahun. Yang kedua, kita ambil lah 10 hingga 12 tahun, lelaki juga. Yang ketiga, kita ambil lah bawah tu 7 hingga 9 tahun, kita ambil perempuan contoh. So, daripada sini kita kira. So di kawasan Kota Baru, Kelantan, untuk jumlah sebuah keluarga yang mempunyai 5 orang, dipanggil perbelanjaan asas kehidupan wajar. Wajar untuk dia RM5,323 wajar. Okey, so maksudnya lepas ni kalau aku pendapatan kurang ni boleh dapat bantuan kerajaan ke? Bukan, belum lagi. Mekanisme bantuan itu belum lagi. Ini hanya untuk mengira pendapatan wajar. Ini ada yang salah kira ni, dia kata, aku ni kata 5,323. Pendapatan isi rumah kami kalau ikutkan lebih kurang dalam 4,000 je. Boleh dapat bantuan. Bukan saya kata tak boleh, tapi bukan saya kata boleh. Maknanya mekanisme bantuan itu belum lagi ditentukan oleh kerajaan. Cuma sekarang ini kalau kita dapat data ini, daripada situ kerajaan boleh menilai, okey, di negeri ini berdasarkan kepada demografik ini, bukan negeri saja tetapi daerah terperinci. Maka ini contoh, tuan-tuan, saya bagi satu lagi contoh. Okey, katakanlah dia pula dia 5 orang juga. Dia kalau kita tengok tadi 5,323. Tetapi dia bukan tinggal di Kelantan. Dia tinggal di mana? Di Sarawak. Okay. Daerah mana dia dekat Sarawak? Kita ambil lah daerah dia dekat Kuching. Kuching dekat mana? Kita ambil tengah bandar. Alright. Ni semua sama ni. Semua sama. Statistik ni semua sama. Kita tadi berapa? 3,000 kan dekat Kelantan. Di Sarawak, Kuching 7,000 tuan-tuan. Okay. Ini Kuching Sarawak 7,000 pendapatan wajar yang diperlukan untuk hidup di Kuching, bandar Kuching Sarawak ni. Baik, kita ubah pula. Ini tadi 3,000 Kelantan, 7,000 Sarawak. Kita ambil dekat Sabah. Okey. Sabah kita ambil lah Kota Kinabalu, kan? Daerah dia lokaliti bandar. Lain semua sama. Anak 5 orang dengan jumlah sama. Kalau kita kira 6,230. Maknanya Sabah, pendapatan kehidupan wajar bulanan Sabah lebih kurang berbanding dengan Sarawak, tetapi lebih tinggi berbanding dengan Kelantan. Baik, kita ambil pula contoh Terengganu. Daerah Terengganu, kita ambil Kuala Terengganu. Kita ambil lokaliti bandar. Lain semua sama. Kita kira 5,966. Kuala Terengganu lebih tinggi daripada di Terengganu, Kuala Terengganu lebih tinggi daripada Kelantan. Kurang sikit daripada Sabah dan Sarawak. And obviously.
So perkara ini kita boleh tengok, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Kita ambil wilayah persekutuan, kita ambil wilayah persekutuan Kuala Lumpur, kawasan bandar, average sama 7,916, lebih kurang dengan Sarawak, atas sikit je daripada Sarawak. Tetapi kalau dia tinggal dekat Selangor, contoh dia tinggal dekat Selangor, ambil lah Selangor, dia tinggal dekat Selangor, daerah dia katakanlah kita ambil Hulu Langat lah, kita ambil Hulu Langat, kawasan bandar. Hulu Langat, kawasan bandar Selangor, kita kira 7,346 lebih. Tetapi di Selangor juga, kalau kita kira bukan Hulu Langat, kita ambil lah Petaling Jaya. Kita ambil Petaling. Kita ambil Petaling, kawasan Petaling Jaya, tadi dekat Hulu Langat 7,000, tetapi dekat Petaling Jaya 8,000. So dia berbeza, walaupun kawasan yang sama, Hulu Langat dengan Petaling tu tak jauh, tetapi tengok perbezaan kehidupan wajar, perbelanjaan asas kehidupan wajar dia berbeza jauh, 8,000 jadi dia. Jadi kita tak boleh, sebab itu saya kata measures yang kita B40, M40, T20 tu hanya melihat kepada pendapatan tu tak adil. Kerana setiap daerah tu juga berbeza-beza. Kan, setiap daerah tu juga berbeza-beza. Macam saya tunjukkan tadi, PDF tadi, berkenaan dengan pendapatan dan sebagainya. Kalau kita tengok, satu laporan penuh telah dikeluarkan, komposisi perbelanjaan isi rumah mengikut perbelanjaan statistik 2022. Ini statistik lah. Kalau kita tengok, secara puratanya, peratusan perbelanjaan penggunaan isi rumah bulanan purata saiz di Malaysia 2022, makanan minuman. Tetapi yang saya nak tunjuk ni, berapa apa orang kata, bagi makanan, tengok, kalau kita tengok bagi makanan, purata perbelanjaan isi rumah bulanan isi rumah mengikut negeri. Kalau kita tengok Selangor tertinggi adalah 5,854, paling tinggi di Selangor. Kuala Lumpur, kita biasalah yang Kuala Lumpur Selangor ni kita faham. Wilayah Persekutuan Labuan, Melaka tuan-tuan, dan Putrajaya, ini yang paling tinggi, 5 tertinggi. Yang terendah Perak, Kedah, Perlis, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Interesting okay. Nah, kalau kita tengok pula dekat sini, purata perbelanjaan isi rumah mengikut makanan, untuk makanan, bulanan isi rumah makanan, untuk makanan sahaja di bandar 2023. Ini negeri, dia tak ambil secara spesifik negeri. Makanan bandar paling tinggi adalah Selangor, kedua Terengganu, ketiga Melaka untuk makanan. Dan terendah, interestingly, Perak, wilayah persekutuan dan Perlis. So bermakna walaupun cost of living di Kuala Lumpur itu tinggi, mungkin bayar rumah, komitmen lain dan sebagainya, tetapi makanan dia murah. Okay, Perlis dan Perak ni saya tak terkejut, terutama Perak. Perak dulu saya pernah mancing, terkejut saya bayar murahnya, kan? Terutama kawasan-kawasan kampung, kan? Dan 6 daerah paling mahal, 6 daerah yang tertinggi dari segi makanan. Tahu apa tuan-tuan? Kinabatangan 2,000, Asajaya. Asajaya 2,000 tuan-tuan. Asajaya 2,000, Miri 2,000. Miri ni saya tak surprise. Miri saya tak surprise sebab Miri ni kawasan tempat minyak. Tetapi Asajaya dan Semarahan. Asajaya ni bawah Semarahan. Semarahan ni Parlimen. Asajaya ni Dun. Ini bawah YB Karim yang tak nak isi padu dulu, ingat tak? Dia lah. Dia ahli Dewan Undangan Negeri ni lah. Kelang. Kelang kita tak surprise lah. Dan yang terendah, Bukit Mabung, Selangau, Saratok, Kampar dan juga Jelebu. Daripada segi makanan. Alright. Ini daripada segi makanan. Kemudian yang lain tu saya tak nak tunjuk, tuan-tuan boleh refer sendiri. Tapi ada satu statistik tadi yang saya nak tunjuk tentang indeks kenaikan isi rumah ataupun cost of living kita. Mana tadi saya tak jumpa. Okey. Dan ada satu statistik yang saya nak tunjuk tadi tuan-tuan. Okey, sekejap. Ini statistik dia. Indeks kos sara hidup dan kadar pertumbuhan tahunan mengikut negeri 2023. So bukan dia sekadar kos sara hidup, indeks dia bermula 100, tetapi pertumbuhan dia, maksudnya kecepatan pertumbuhan dia berapa. Dan kalau kita tengok dekat sini, Johor 103 indeks, kenaikan 3.5, maksudnya 2022 adalah 100, 2023 dia naik 103. So naik 3.5%. Kita ambil contoh, Kedah 2.7%, 2.2% untuk Kelantan.
paling tinggi dekat sini 3.9 per list. Kenaikan yang agak drastik tahunan dia. Sabah 2.6 average, wilayah Persekutuan Putrajaya 4.6, agak tinggi kita kata. Dan kalau kita tengok statistik untuk Sarawak 3.1%, dia sama dengan Pahang. Selangor pun lebih kurang 3.2, Terengganu pun 3.1, Labuan 3.3. So average lebih kurang 3. Tetapi yang bawah 3 kita ada Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Sabah. Yang ni semua bawah 3%. Maknanya daripada segi kenaikan tu agak tinggi, seperti contoh di wilayah Persekutuan. Kenaikan tahunan 4% daripada 2022 kepada 2023. So daripada sini kita dapat lihat statistik ini, kita dapat lihat secara umumnya, secara meannya, apakah pertumbuhan ataupun indeks peratusan perubahan kepada indeks kos hidup di dalam negeri-negeri tersebut. Kemudian purata perbelanjaan isi rumah, kehidupan wajar bulanan per kapita mengikut negeri. Ini per kapita, ni lain per kapita. Kalau kita tengok dekat Johor 1,002, kita compare dekat wilayah Persekutuan Putrajaya 1,004. Kemudian kalau kita tengok Selangor 1,006, Sarawak 1,000, Sabah 1,080 ringgit, Perak 1,100. Bermakna kalau kita tengok kat sini, negeri seperti Selangor agak tinggi berbanding even dengan wilayah Putrajaya. Tetapi kadar kenaikan ataupun tahunan, kadar peratusan tahunan kenaikan tu lebih tinggi di Putrajaya berbanding dengan di Selangor. So itu kaedah kita nak melihat perkara ini. So kenapa penting untuk kita nak lihat perkara ini? Kerana kerajaan sekarang ini hendak memastikan bahawa kita rakyat dapat bantuan dengan secara adil. Yang layak, sepatutnya layak untuk mendapat bantuan tersebut. Okay, mana saya nak dapatkan apa orang kata yang kita nak tengok tadi tu, yang calculator MyPKW. Tuan-tuan boleh apa orang kata, boleh QR, ambil QR ni, boleh pergi ataupun pergi ke Chrome dan type qcrd.org/7fpw ni. Tuan-tuan boleh pergi dan tuan-tuan akan pergi ke link tersebut. Tuan-tuan boleh isi sendiri dan lihat. Again, saya nak remindkan tuan-tuan, saya nak remindkan bahawa ini jumlah yang layak atau tak layak menerima bantuan, bukan. Itu hanya melihat kepada secara kasarnya berapakah, secara umumnya berapakah isi perbelanjaan decent perbelanjaan wajar bagi kawasan tersebut. Bukannya perbelanjaan wajar dekat kawasan aku ni 7,000 ni, tapi pendapatan aku 5,000, layak dapat subsidi ni. Belum. Saya tak kata tak layak, cuma saya kata mekanisme berapa layak itu kemudian. Yang ni untuk kita lihat dahulu perkara ini. Okey? Tolong sebarkan nanti kepada kawan-kawan. Kerana apa? Kerana ini bagi memastikan bantuan berkesan boleh sampai kepada rakyat. Okey, habis kat situ. Alright. Cerita RU mufti wilayah ni tak habis lagi sebenarnya kan. Sebab dia bermula dengan satu kontroversi. Kan saya buat live hari tu dengan Dr. Hafiz, Dr. Abu Hafiz, Ustaz Wanji dan juga Faizal Rahman. Okay. Kami ada buat live, kami menceritakan tentang benda ni, benda tu dan sebagainya, tentang RU, ketidaksetujuan kami dengan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. So, Dr. Abu Hafiz ni sebagai Special Officer kepada Menteri Komunikasi telah mengeluarkan RUU Mufti Abu Hafiz saran tukar Mufti Menteri Agama. Seorang ahli akademik UIA menyarankan agar Menteri Agama Memanaim digantikan dengan tokoh lain bagi menangani isu rang undang-undang Mufti Wilayah. Malah menurut Abu Hafiz, kerajaan juga perlu memberi pertimbangan kepada cadangan agar seorang tokoh yang lebih baik dipilih menduduki jawatan Mufti Wilayah. Mengulas mengenai kemelut berkenaan yang sehingga ini belum menampakkan jalan keluar, Abu Hafiz berkata, semakin terserahlah agenda pihak yang memperjuangkan isu tersebut. Kenapa semakin terserah, tuan-tuan? Kerana di dalam satu interview, apa orang kata, Mufti mengatakan bahawa ini kaedah cara kita untuk menentukan yang mana ahli sunnah, yang mana sesat. So bila kita mendefinisikan secara sebegitu, maka persoalan dia adalah
adakah mereka yang memegang selain daripada Asy'ari Maturidi yang masih dalam lingkungan apa orang kata ahli sunnah wal jamaah itu boleh dianggap sesat? Itu satu persoalan. Alright. Boleh dianggap sebagai sesat. Jadi itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh Menteri Agama sendiri, perlu dijawab oleh Mufti sendiri. Perkara ini tidak dijelaskan secara jelas, melainkan satu kenyataan. Mereka kata bahawa RUU ini hanya untuk Mufti. Tetapi bila diinterview Mufti, pelantikan Mufti hanya untuk pelantikan Mufti. Bila diinterview Mufti, Mufti kata definisi itu untuk menentukan siapa ahli sunnah dan siapa yang sesat. Dah timbul masalah. Timbul masalah dekat situ. Jadi adalah cabar-mencabar berlaku kan. Cabar-mencabar berlaku. Ada yang kata ni, salah seorang yang nak mencabar ni RU Mufti Zamihan cabar Abu Hafiz berdebat. Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah mencabar pensyarah Universiti Abu Hafiz untuk mengadakan dialog ilmiah. Ini susulan kritikan keras Abu Hafiz terhadap kerajaan menggesa Menteri Hal Ehwal digantikan dengan tokoh lain. Maka wakil asjad telah menghubungi Abu Hafiz namun belum mendapat apa-apa respon berkenaan dialog ilmiah bersama Abu Hafiz. Atau saya sendiri berkaitan RUU Mufti Wilayah. Jika tiada respon, pihak Aswaja akan mengeluarkan surat jemputan rasmi untuk menjemput beliau. Dia macam ni lah Aswaja. Apa kena mengena Aswaja di dalam RUU Mufti Wilayah? Aswaja bukan mereka yang menggubal, bukan mereka yang menentukan seksyen dan akta, dan bukan mereka yang akan meluluskan RUU Mufti Wilayah tersebut. So tidak ada, dia bukan perdebatan soal ahli sunnah, soal Maturidi, Asy'ari, Salafi, Athari, Ahlul Hadis. Dia bukan persoalan itu. Kalau dia persoalan yang mana betul, yang mana salah tentang akidah dan sebagainya, bolehlah Aswaja dan juga Dr. Abu Hafiz ni nak berdebat. Itu tak ada masalah. Soalan kita adalah soalan teknikal kepada definisi ahli sunnah wal jamaah. Itu soalan teknikal, soalan undang-undang. Yang saya rasa Aswaja tidak ada kepakaran dan kemahiran pun dalam perkara tersebut. Saya percaya dia itu bukan bidang mereka nak membicara. Abu Hafiz ada kepakaran ke dalam perkara. Abu Hafiz tidak perlu kepakaran kerana dia seorang yang mempersoalkan orang yang sepatutnya menjawab, iaitu Mufti Wilayah dan juga Menteri Wilayah. Mereka yang sepatutnya menjelaskan kerana rang undang-undang itu diluluskan oleh mereka. Tuan-tuan, ini bukan persoalan manhaj akidah. Ini bukan persoalan yang mana betul antara Asy'ari, Maturidi, Salafi dan bukan, itu bukan persoalan itu. Persoalan ini adalah persoalan seksyen yang mendefinisikan apa itu ahli sunnah wal jamaah, dan seksyen itu melibatkan rang undang-undang yang akan diwartakan dan bakal menjadi undang-undang yang boleh dilaksanakan dan mengakibatkan hukuman dan sebagainya. Jadi ini kita kena jelas. Jadi bila Zamihan yang di dalam mahkamah tak nak mengaku Dr. Mazhar itu Wahabi itu, dia bila ditanya oleh lawyer, adakah Dr. Mazhar itu Wahabi, di dalam mahkamah dia kata tidak. Adakah Perlis itu negeri Wahabi? Dia kata tidak. Yang tu tak payah. Orang macam ni kita tak payah nak layan, tuan-tuan. Bagi saya Abu Hafiz tak perlu nak layan orang macam ni. Ini bukan level dia. Bukan setakat bukan level, ini bukan pentas dia. Ini bukan persoalan adakah akidah Asy'ariyah Maturidah itu bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah kita. Ini bukan persoalan dia. Kita bukan mempersoalkan yang itu. Persoalan kita adalah berkenaan dengan teknikal pendefinisian, pentaksiran makna ahli sunnah wal jamaah. Maka bagi saya Abu Hafiz tak perlu layan orang sebegini. Okey? Dan juga kita kadang-kadang tuan-tuan inilah satu masalahnya. Bab yang ini beria-ria ni. Zamihan dok cerita ni, geng Aswaja dok cerita. Saya tak pernah dengar lagi geng Aswaja dok bantai JISB. Kenapa tuan-tuan? Kan Mufti Wilayah ni antara negeri yang belum lagi keluar fatwa tentang bukan aurat muhdath, tentang JISB tau. Wilayah antara negeri yang masih belum keluar. Soalan saya kenapa? JAKIM tu terpaksa tukar ketua pengarah, tapi Wilayah masih lagi tak keluar. Kenapa? Jeng jeng jeng. Menyentuh soal itu Abidah. Saya kata saya malah nak ulang panjang-panjang, tapi saya kupas juga soal Zamihan dah duk masuk campur kat situ.
Mengulas mengenai perkara ini, saya tertarik dengan kenyataan Hadi Awang lah tentang baginda mimpi dan bagaimana cara kita menilai mimpi. Ismail Syukurah. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Busila. Dia mari diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut je lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Saya bawa penuh dia. Memang bau punya atur lah. Penuh. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang sunni, nak bercakap dengan orang syiah. Dia kata saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malu lah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Okay. Dia menghilang. Nabi pun menghilang. Tuan-tuan, yang pertama sekali, saya nak cerita konteks mimpi itu tadi kan. Hadi Awang, Ustaz Hadi Awang mengatakan, banyak kali dah ni antara yang terkini lah beliau mengatakan bahawa dalam konteks nak menyatukan antara Syiah dengan Sunni, Ustaz Hadi Awang kata beliau bermimpi. Bertempiak, Allahu Akbar. Nabi datang pada beliau bersama sahabat. Kan setelah mula-mula, okay, dia macam ni, cerita dia macam ni. Dia nak pergi ke masa tu ada perhimpunan Syiah lah, perhimpunan Syiah. So ada ulama ataupun ustaz-ustaz daripada Saudi dan sebagainya call dia, kata jangan pergi. Kemudian ada ahli sunnah daripada Iran kata pergi. Kemudian dia istiharah, dalam istiharah lepas tu beliau mimpi jumpa Nabi. Okay, dia kata mimpi. Dan cerita tadilah jumpa Nabi sebagainya untuk mempertemukan. Okay. Number one, dia macam ni tuan-tuan. Number one, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Okay, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Dia hanya boleh jadi cerita. Kita mimpi ni hanya boleh jadi cerita. Wa imma yang mimpi tu seorang ulama yang besar ke, seorang orang biasa lagi lah, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Kita boleh dengar, kita boleh jadi cerita. Kita tak boleh juga kata engkau berbohong, pun tak boleh. Tetapi kita pun juga tak boleh kata engkau berkata benar, pun kita tak boleh. Kita tahu dalam hadis Rasulullah, mimpi ni ada 3. Mainan tidur, sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, datang daripada syaitan. Kan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dihantar kepada kita, ataupun mainan tidur. Ataupun sesuatu yang jahat, ini dimainkan oleh syaitan. Kita tahu benda itu. Tetapi dalam konteks ini, mimpi tidak boleh dijadikan hujah dan dalil. So, kita nak dengar cerita itu boleh. Tuan-tuan, saya sarankan, jangan, tak perlulah kita nak peleceh-pelecehkan mimpi Hadi Awang lah. Ustaz Hadi Awang ni tak perlu. Tetapi dalam masa yang sama, jangan gunakan mimpi itu sebagai dalil. Oh, lepas ini, maka hendaklah kita menyatukan Syiah dan Sunni dan sewaktu dengannya. Bukan saya kata jangan satukan, tak. Bukan kerana dalil itu. Bukan kerana mimpi itu, tuan-tuan. Kan, bukan kerana mimpi itu. Dan mimpi ni, sesiapa boleh bermimpi. Jangan anggap hanya ulama' je boleh bermimpi, tuan-tuan. Orang biasa boleh mimpi kalau dia mimpi. Dan saya tertarik dengan kata Dr. Mazhar kan. Kalau kita bermimpi, okeylah mimpi kita. Tetapi, macam mana kita nak tahu yang datang dalam mimpi kita itu Nabi? Sebab kita tak pernah jumpa dengan Nabi. Ada yang kata, ada satu hadis mengatakan bahawa kamu tidak akan bermimpi. Maksudnya syaitan tidak akan menyerupai Nabi di dalam mimpi. Okay? Syaitan tidak akan menyerupai Nabi di dalam mimpi yang datang kepada kamu. Dia cerita dia macam ni, hadis tu. Hadis ni diberitahukan kepada sahabat-sahabat yang pernah jumpa Nabi. Okay? So, dia dah tahu rupa Nabi macam mana. So, bila di dalam mimpi, Nabi datang dalam muka yang, wajah yang dia orang pernah nampak, dia orang tahu itu memang Nabi, bukan syaitan yang menyerupai Nabi. Soalannya, kita ni, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak ada gambar Nabi. Kita tak ada image Nabi. Kita ada gambaran, tapi tak ada gambar dia.
So, siapa kata yang betul, muka wajah Nabi yang betul datang, yang itu syaitan tak boleh menyerupai. Tetapi siapa kata yang datang dalam mimpi kita, muka macam Arab-Arab sikit, bentuk macam, yelah, adalah feature-feature Nabi, dia serupa kan, kemudian dia kata dia Nabi. Dalam hadis tak pernah kata, syaitan tak boleh kata dia Nabi. Iblis tak boleh kata dia Nabi. Cuma Iblis tak boleh menyerupai wajah Nabi yang sebenar. Tetapi dia boleh kata dalam mimpi, buat muka Arab sikit kan, ada celak sikit, handsome sikit, saya adalah Muhammad yang datang kepada kamu. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan, jangan salah sangka, jangan salah apa orang kata, sangka pula seolah-olah saya kata yang datang dalam mimpi hadi tu syaitan iblis. Bukan. Itu bukan. Jangan. Poin saya adalah hujah, dalil, maksudnya datang Nabi di dalam mimpi kita itu bukan dalil, bukan hujah. Itu mimpi. Kalau datang kepada kita, hati kita seronok dan sebagainya, mungkin kerana kerinduan kita, alhamdulillah, itu rezeki kita. Dan sebenarnya tak perlu kita cerita ke orang. Tuan-tuan, saya nak kata, siapa kata saya tak pernah mimpi jumpa Nabi? Siapa kata saya, Iswardi Morni, tak pernah mimpi jumpa Nabi? Tak ada siapa boleh menafikan. Kan, cuma saya cerita tak cerita, itu cerita lain lah. Kan, adakah saya lebih mulia daripada orang lain kerana saya pernah mimpi jumpa Nabi? Tak. Itu adalah mimpi saya. Tidak menjadikan saya lebih mulia daripada orang lain. Alah, kau nak menipu Is. Macam mana kau tahu aku menipu? Adakah ada level-level tertentu menyebabkan kita boleh mimpi jumpa Nabi? Tak ada. Tidak ada. Oh, hanya ulama' je boleh mimpi jumpa Nabi. Specialnya ulama'. Tak ada, tuan-tuan. Dalam Islam kita tidak ada kasta-kasta, kita tidak ada level-level yang boleh mencapai satu-satu maqam. Semuanya ahsanul amalah, semuanya amalan kita. Dan membawa kepada ini, kadang-kadang saya takut benda ini akan jadi satu kemelampauan sehingga menggunakan benda ini. Ini geng-geng mufti suka. Bukan mufti Perlis. Selain daripada mufti Perlis, sukalah geng-geng mimpi kan. Tak maaf lah saya kata kan. Itu dia bertakbir tu. Hanifah Maidin kata, terinspirasi mesej daripada Lipas, Hanifah kupas ancaman DAP. Muhammad Arifah Maidin berasa terinspirasi setelah membaca mesej daripada Bali daripada PAS yang bercakap tentang cahaya dan kebenaran mengatasi kegelapan dan kebatilan. Bekas Menteri Undang itu berkata, bagi mengulas dakwaan ancaman terhadap status quo di Malaysia oleh DAP yang sering dilontarkan pemimpin PAS sebelum ini, Hanifah mempersoalkan bagaimana DAP dengan segelintir wakil rakyat memegang portfolio kabinet yang boleh menggugat kedudukan orang Melayu Islam yang termaktub dalam perlembagaan. Saya buntu, saya tak dapat cari jawapan, katanya. Orang Melayu membentuk lebih 70% penduduk, lebih ramai gabungan China-India. Jadi dakwaan untuk menimbulkan ketakutan itu tidak masuk akal. Terdapat hanya satu kesimpulan. Dakwaan itu mengarut, katanya. Hanifah kemudian menyentuh penurunan kadar kelahiran di kadar orang Cina dan India berbanding orang Melayu. Mengambil kira faktor ini membuktikan tiada ancaman pun kepada rangka kerja sedia ada pada masa hadapan. Satu, dua kenyataan media bendera asing tidak boleh dianggap sebagai ancaman itu wujud. Itu retorik hyperbolik. Retorika yang dibesar-besarkan. Itu kadang-kadang persoalan kita kepada geng-geng ni, tuan-tuan. Kan mana datang ancaman yang dikatakan ancaman tu? Bila kita tanya soalan itu, dia orang tak boleh jawab. Dan mereka menjawab dengan jawapan-jawapan mimpi dia. Mungkin macam ni, mungkin macam ni, mungkin. Tuan-tuan, kalau nak cerita mungkin, ada kemungkinan Iswardi ni jadi Perdana Menteri Malaysia. Kan? Kan mungkin Iswardi nanti akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Amin, kita kata. Tapi adakah kebarangkalian besar itu akan berlaku? Sukarlah. Nak kata mustahil, tidak. Itu kerja Tuhan, rezeki Tuhan kan. Tapi kebarangkalian kita tengok berdasarkan kepada perkembangan politik dia, kekuatan dia sebagainya, nampak sukar. Tapi mimpi tu ada. Ada tak kemungkinan satu hari nanti kita kata apa orang kata Hadi Awang tu jadi Perdana Menteri? Ada kemungkinan. Tapi kebarangkalian tu agak sukar lah. Bukan mustahil, sukar. Kerana apa? Faktor usianya, kesihatannya, pemikirannya. Benda-benda macam tu menyukarkan kebarangkalian itu berlaku. Tapi tidak mustahil. Jadi sama juga dengan cerita retorik. Oh, orang bukan Islam akan mengancam kita. Retorik permainan politik. Geng-geng pelampau agama dan juga bangsa ni, tuan-tuan. Dan geng-geng pelampau agama dan juga bangsa ni akhirnya berpecah. Bersatu Tenggara bubar, Ketua 15 AJK umum keluar parti. Bersatu Bahagian Tenggara didakwa terbubar serta-merta susulan keputusan Ketua
dan 30 ahlinya termasuk 15 AJK yang mengumumkan keluar daripada parti berkenaan. Ketua Bersatu Bahagian Tenggara Hassan Rashid berkata keputusan itu dibuat sebulat suara setelah mempertimbangkan beberapa faktor termasuk hilang keyakinan terhadap kepimpinan tertinggi yang dilihat gagal menguruskan parti selain tidak telus dalam melaksanakan tanggungjawab. Beliau mendakwa tindakan pimpinan tertinggi menghantar notis rasmi pembatalan bagi Kota Jaya Selatan, Banten Tenggara Selatan dan Sungai Telur sehari sebelum ia berlangsung adalah sesuatu yang tidak cermat. Selain itu, sayap Seri Kandi di Tenggara Selatan, Penggili Timur, Pelepah Valley yang layak bersidang juga tidak tersenarai dalam perwakilan pemilihan jawatan Seri Kandi bahagian Tenggara, malah jawatan itu telah digantung daripada bersidang. Ini kerana jawatan kuasa untuk untuk cawangan ini layak untuk mengundi sebenarnya. Kerana undian mereka itu berkemungkinan akan tidak menyebelahi mereka. Kan belah Johor ni, saya malah nak sebutlah kan tim siapa kan. Kan berkemungkinan mungkin tidak menyebelahi mereka, dan daripada situ dengan kemungkinan itu maka ada foul play di dalam permainan. So bersatu ni tuan-tuan, macam saya kata sekarang ini dia retak menunggu belah lah. Daripada dulu lagi saya kata retak menunggu belah kan, tapi tak belah-belah lagi ni. Tak apa. Dana dia pun dah mula kena freeze. Pemimpin-pemimpin mereka pun dah mula kena dakwa. Dah mula didakwa, dah mula ditangkap, dah mula di freeze. Safe house dah mula digeledah. Kartel-kartel mereka. Saya kata ni kartel-kartel mereka dah mula didedahkan. Nafas hari tu dah di-freeze kan. Dah mula didedahkan. Tuan-tuan, kita akan ingat kerajaan ini serius dalam membenteras rasuah dan juga memastikan tata kelola berada dalam keadaan yang terbaik. Jadi dari itu kita terus support kerajaan insya-Allah dan kita pastikan negara ini menjadi negara yang lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.